Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah cerita, batu-batu tu, kerah-kerah batu, kalaulah ada air yang mengalir, dia akan boleh pecah juga. Boleh pecah juga batu tersebut. Kerahnya batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada kerah-kerah batu tu, kerah-kerah batu tu pecah daripada batu tu keluar air, katanya Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang kerah-kerah dia, bila dibaca ayat Quran pada dia, berkecai batu tersebut. Takutnya pada Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Semua yang terjadi itu tidak lain kami lakukan pada kamu kerana dosa-dosa yang kamu lakukan. Ada di kalangan kamu yang telah kami hantar hujan batu yang dijatuhkan ke atas tubuh badan mereka, lalu apabila dijatuhkan hujan batu itu mati bergelimpangan di kalangan kamu. Ada di kalangan kamu yang telah kami jadikan petir yang menyambar tubuh badan mereka, yang menyebabkan kena petir tersebut pecah gegendang tetelinga kamu, lalu kamu mati bergelimpangan dengan petir tersebut. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan mereka itu yang telah kami belah bumi ini, lalu kami jatuhkan mereka dalam runtuhan tanah-tanah tersebut, lalu mati kamu dan hilang nama-nama kamu di atas muka bumi ini. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar, yang menyebabkan di waktu mana kami gelombangkan air itu, kamu bergulingan di dalam air tersebut, lalu kamu dilemaskan dengan air itu, mati di kalangan kamu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah ini tak buat khianat pada kamu, tapi walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang sentiasa melakukan kezaliman pada diri kamu sendiri. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati barisan para tuan-tuan guru dan para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para asatizah, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat tak pernahlah dalam sejarah dunia diuji dengan ujian yang sebegini. Tuan-tuan tahu bahawa
Dia akan menjadi sejarah pada generasi yang akan datang nanti. Kerana tak pernah dalam sejarah dunia satu penyakit yang dibawa ataupun wabak yang melanda dalam masyarakat itu menyebabkan kematian di kalangan kita hampir 1 juta lebih manusia. Sebelum daripada ini, mungkin kita pernah dengar penyakit yang berlaku di zaman sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang disebut dengan ta'un amwas. Satu penyakit yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hanyalah menyebabkan kematian lebih kurang 20,000 lebih jiwa-jiwa manusia. Yang menyebabkan terkorban sahabat-sahabat yang berada dalam keadaan demikian. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu ramai sahabat-sahabat yang telah gugur dalam peristiwa ta'un amwas. Kemudian lepas pada itu Allah tak jadikan penyakit ini. Tak jadi berkembang sebagaimana berkembangnya penyakit sampailah zaman kita ini. Zaman kita ini Allah tunjukkan dengan mata kepala kita sendiri. Kita nampak bagaimana orang kita berkejaran, ketakutan terhadap kematian. Di kalangan kita, kita tak pernah terfikir yang kita kena solat sebegini rupa. Tak pernah dalam pemikiran kita, kita sampai tak boleh nak bersentuh di antara satu sama lain. Tak terbayang dalam hidup kita ini, Allah uji kita dengan ujian sebegini. Sehingga kan kita dapati masing-masing dalam keadaan ketakutan. Takutnya dengan penyakit COVID yang sedang melanda kita ini. Tuan-tuan, Islam diajar dalam hidup kita supaya kita tidak takut terhadap kematian. Islam dia tak ajar pada kita ni takut terhadap mati. Kerana kalaupun kita takut, kita akan mati juga. Kita takut terhadap terkena COVID, maka kita tak mati-mati. Kita akan mati juga akhirnya. Walaupun mungkin, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada terkena yang disebut dengan COVID ini. Tapi walaupun kita tak kena dengan COVID, kita kena faham bahawa penghujung kehidupan kita ini, kita akan bertemu dengan kematian juga. Tetapi Islam diajar pada kita supaya kita fikir macam mana kita nak hidup lepas pada mati. Yang ni yang mesti berkitar dalam pemikiran kita. Jangan kita fikir tentang habislah kita kalau kena penyakit ini. Takutnya kita kalau kita kena penyakit ini. Tapi dalam masa yang sama kita tak buat persiapan. Macam mana kita nak hidup lepas pada kematian kita? Kita tidak bersedia untuk nak hidup lepas pada kematian itu. Yang ni satu perkara yang mesti sentiasa diingati dalam kehidupan kita. Sebelum saya sebut tentang mengenai perjalanan pada masa yang akan datang nanti, cuba kita fikir apa Allah jadikan pada kita. Apa yang sedang berlaku pada kita saat ini berdasar pada ayat yang saya baca. Allah mula cerita hidup kamu itu, bala yang musibah yang kamu kena itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ambil daripada fakullan akhadna bizambi. Semua yang berlaku dalam hidup kamu tu merupakan disebabkan dosa-dosa kamu. Dosa yang kita tak sedar. Orang kita ni sibuk dianya dalam hidup dia takut terkena dengan COVID, tapi dia tak takut terkenanya dengan dosa. Padahal bahaya COVID dengan bahaya dosa ini satu benda yang berbeza jauh dalam hidup kita. Tuan-tuan tahu bahaya COVID, kemuncak dia kita mati. Tapi bahaya dosa, kemuncak dia masuk neraka. Yang kita kena faham dalam hidup kita, bila boleh jadi kita kata neraka jauh sangat kita nak bincang.
Jauh tajuk yang disebut dengan neraka. Neraka tu jauh sangat pada pemikiran kita. Tapi Allah jadikan dosa tu, Allah tunjuk di atas waktu mana kita hidup lagi. Kesan daripada dosa apa dia? Dalam hidup kita, kita kena fikir perkara demikian. Mengapa dalam hidup kita ni, seringkali kita dalam hidup kita ni, tak tahu nak ke mana. Jadi bela. Istilah anak-anak muda sebut, dalam hidup kita ni, kita jadi buntu. Banyak benda yang membuntukan diri kita. Dalam hidup kita ini. Sedangkan tiap-tiap hari kita baca doa. Tiap-tiap kali mana kita solat, kita sebut, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, Ya Allah. Apa? Kita baca doa. Tiap kali mana kita solat. Tapi kita masih lagi tak tahu jalan lurus ni ke mana. Orang kita masih lagi terkapai-kapai dan terkial-kial. Tak tahu sebenarnya macam mana sepatutnya kita buat dalam hidup kita. Saya buat contoh yang mudah. Pernah tak dalam pemikiran kita bayang macam mana kita nak lalui pada hari pertama kita diletakkan dalam kubur? Waktu jenazah kita diletakkan di dalam kubur, di saat mana kita rasa sejuk air yang mula jatuh di tubuh badan kita. Pernah tak terbayang pada diri kita macam mana kita nak buat hari yang kedua kita dalam kubur? Kita dalam kubur. Dalam kubur tu tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta yang cuba membelit jasad kita di hujung kaki kita. Macam mana kita nak lalui saat itu kita keseorangan? Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu, kalian berfikir seorang-seorang, menang seorang-seorang, hari yang ketiga kita dalam kubur, tiba-tiba keluar ulat sebesar telapak tangan daripada perut kita sendiri. Keluar dan ulat tersebut mula makan mamah daging-daging kita. Bunyi kerak-kerak di mamahnya daging-daging kita ini, tulang-tulang kita. Macam mana kita nak buat di saat yang demikian? Cuba bayangkan, pernah tak terbayang dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita ni, kita dah sebulan kita dalam kubur. Setahun kita di dalam kubur. Masa yang berlalu, semak samun dah kubur kita. Kemudian pernah tak kita bayang bagaimana kita bangun di padang mahsyar nanti? Saat mana kita bangun, nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di khalayak orang lain semua tak ada yang memanggil nama. Manggil orang tu, panggil orang ni, dipanggil oleh Rasulullah. Nama kita. Untuk dipanggil oleh Rasulullah. Untuk kita boleh duduk bersimpuh di sisi Rasulullah. Cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak dalam hidup kita ni kita nak minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak buat waktu mana kita hidup atas dunia? Macam mana kita nak lalui saat mana kita melalui titian sirat? Kita berdiri di depan titian sirat. Depan kita ni gaung api neraka Allah. Kita nak lalu di atas titian sirat. Yang titian sirat itu senipis, Rasulullah kata, selai rambut yang dibelah 7. Bunyi api neraka tu syahiqan wahya tafur. Bunyi api neraka tu macam nak pecah neraka ni. Saat mana kita nak lalui di atas titian sirat. Dan kita boleh lepas masuk dalam syurga Allah. Dan kita boleh letak kepala kita di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kan, kita jadi buntu. Kita tak pernah terfikir demikian. Dalam hidup kita, kita tak fikir demikian. Kita hidup dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan kita fikir, macam mana kita nak makan sedap pada hari ini? Untuk perut kita. Fikir pakaian apa yang kita nak pakai pada hari ini? Kemana kita nak berjalan hari ini? Kita nak buat apa lagi dalam hidup kita? Sebab apa kita jadi berfikiran demikian?
Sebab dosa-dosa, tuan-tuan, dosa-dosa yang sering kali kita tak sedar, sama ada kita buat tu dalam keadaan kita sedar ataupun memang kita dalam keadaan tak sedar. Yang kita sebut, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Yang kamu tahu dia tu dosa, ya Allah, tapi aku tak perasan dia tu dosa, ya Allah. Dosa-dosa ni menyebabkan kesan dia yang besar. Apa dia? Kesan dia pada hati kita. Dia bawa kesan pada hati seseorang. Hati kita ni, cuba kita tanya, berapa kali dalam hidup kita, kita sembahyang mengalir air mata kita? Dalam hidup kita ni, berapa kali, tiap kali mana kita baca Quran, kita boleh mengalir air mata? Baca Quran. Tiap kali mana kita baca doa, menggigil tubuh badan kita. Takutnya kita. Kenapa kita tak dapat demikian? Kenapa orang lain baca doa, mengalir je air mata? Orang lain, waktu mana di kalangan para sahabat, ada yang sampai pengsan. Dengan kuliah, ada yang dengan kuliah, dengan tazkirah Umar Abdul Aziz, misal contoh yang mudah. Baca ayat Quran sikit je. Baca ayat Quran, cerita tentang akhirat Allah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari yang Allah putihkan muka dan Allah hitamkan muka. Sahabat baca je ayat tersebut, pengsan terus. Umar Abdul Aziz rahimallah. Kita kenapa kita tak dapat demikian? Kita buat contoh yang mudah. Kenapa kita ni jadi sukar dalam hidup kita? Jadi sebut tak kena. Dalam hidup kita ni, bekerja sejak pagi sampai petang. Orang kita kan, dalam hidup dia, bekerja, turun hari ni, balik minggu depan ke rumah. Dalam harta. Tapi begitu juga perjalanan hidup kita. Kenapa kita tak, sepatutnya dalam hidup kita ni, semakin dah lama dah kita bekerja kan, patutnya banyaklah rezeki kita. Banyaklah kehidupan kita lagi semakin membahagiakan. Kenapa kita ni jadi hidup dalam hidup kita ni, semakin kita tua, semakin anak-anak tak pedulikan kita. Semakin dalam hidup kita ni, dalam hidup kita rasa terjauh je dengan dunia ini. Kita pun tak rasa nikmat je dalam amal ibadah kita. Sebab apa ayah-ayah, ibu-ibu? Dosa. Sebab dosa. Dosa mengganggu perjalanan hidup ini. Bila kalian hidup dengan keadaan demikian, semua itu menunjukkan bahawa dosa-dosa ni mengganggu hati kalian. Mula menyebabkan pada diri kita tak rasa nak bangun tahajud malam. Kita tak rasa nak menginfak dalam hidup kita ni untuk kita nak buat sesuatu yang Allah suka dalam hidup. Punca apa? Punca dosa-dosa yang menimbun, menebal, sehingga kan hati kita mula terkait dengan dunia yang kita nak kena tinggal ini. Bila dosa-dosa kita dah mula menebal pada hati kita, dosa ni dia mula tebal, mula menebal pada yang disebut, Rasulullah sebut, setiap kali mana kamu buat dosa, sekali kamu buat dosa, sekali titik hitam pada hati kamu. Dua kali kamu buat dosa, dua kali titik hitam pada hati kamu. Sehingga bila? Hatta nuktatan sauda. Sehingga kan hitam, hati kamu tu jadi hitam dah dalam diri kamu. Kamu tak rasa lagi nikmat. Sebagaimana nikmatnya ibadah. Sebagaimana telapak kaki kita ni, kalau kita berjalan tak payah, lama-lama berkematu telapak kaki kita ni. Kita pijak duri, kita pijak kaca, kita pijak apa pun tak terasa lagi. Sedar-sedar dia dah luka pada diri kita. Kenapa? Tebalnya kematu. Demikian juga dengan hati. Hati ini, bila kita buat dosa dalam hidup kita, dosa apa? Saya akan sebut sikit lagi. Biasa yang kita buat dosa dalam hidup, dalam diri kita ni, bila kita buat dosa kita tersebut, lama-lama hati kita ni jadi keras. Lama-lama jadi keras. Min ba'di dhalik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kemudian semakin keras
hati mereka tersebut. Hati orang Yahudi. Fahiya kal hijarah, bagaikan batu katanya Allah. Batu. Kamu dengan azan pun kamu tak rasa apa-apa. Kamu tengok benda yang berlaku, tak rasa apa-apa dalam hidup kamu. Kerah dah hati kamu. Fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Katanya Allah, ataupun lebih teruk daripada itu. Kerah dah hati kamu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah cerita, batu-batu tu, kerah-kerah batu, kalaulah ada air yang mengalir, dia akan boleh pecah juga. Boleh pecah juga batu tersebut. Kerahnya batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada kerah-kerah batu tu, kerah-kerah batu tu pecah daripada batu tu keluar air, katanya Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang kerah-kerah dia, bila dibaca ayat Quran pada dia, berkecai batu tersebut. Takutnya pada Allah. Takutnya, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan, tapi kamu tu orang kita dia tak boleh baca Quran, ada dia nak mengalir mata. Di kalangan kita. Kita tak boleh baca Quran, kita buat tak reti je. Ramai mana orang kita, dia tak boleh baca Quran. Padahal dia tak boleh baca. Saya buat contoh, kalau ada di kalangan jemaah-jemaah yang ada pada malam ni, yang tak boleh baca Quran, kalian kena berdebar sekarang. Lebih baik kalian menangis sekarang, daripada kalian menangis dalam kubur nanti. Lebih baik kalian menangis di saat sekarang ni. Sekejap lagi kalian akan masuk kubur. Bila masuk kubur, kalian tak boleh baca Quran. Kalian ingat, kalian boleh lepas depan Allah. Siapa yang meninggal dunia, di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas menghadap depan Allah. Masuk je malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Allah kurniakan umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Tergagap. Kamu buat apa di atas dunia? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nak sebutnya gambaran bagaimana dosa. Saya buat satu contoh dosa. Dosa dalam hidup. Lalu ditanya pada kita, dosa apa Ustaz? Yang biasa orang kita buat. Ulama-ulama sebut ada 3 dosa besar. Yang paling senang orang kita lakukan. Dosa apa? Yang pertama, dosa keyakinan yang hilang terhadap Islam. Ini satu dosa yang besar yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Orang Islam tapi tak yakin dengan Islam. Ini satu dosa yang tak sewajarnya berlaku dalam hidup kita. Hilang keyakinan terhadap Islam. Padahal kita ni semakin lama hidup, sepatutnya semakin kuat keyakinan dengan Islam. Yakin dalam hidup kita. Jangan cari selain daripada Islam dalam hidup kita. Allah ajar, wa man yabtaghi ghayra dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam, satu cara hidup dia, dinan. Dinan ni jangan faham agama, tapi dipahami alim ulama ajar, dinan ni dia bukan macam agama Buddha, macam agama Yahudi, bukan agama begitu, tapi ini dinul hayah, satu cara hidup, way of life. Bahasa orang putih disebut demikian. Dinan ni maknanya segala benda kamu hidup dengan Islam. Siapa yang cari segala benda dalam hidup selain daripada Islam, falan yuqbala min. Allah sebut, Allah tak terima terus. Dosa, kamu buat dosa. Dosa keyakinan dipanggil. Ni dalam tak sedar orang kita buat dosa ni. Dalam tak sedar dia pergi percaya dengan nasionalis. Dia percaya dengan liberalis. Dia orang Islam, dia pergi percaya dengan sekularis. Dia orang Islam, dia pergi percaya dengan Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Dia orang Islam, dia pergi percaya dengan pahaman-pahaman yang sedemikian rupa di dalam hidup dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang ni di akhirat nanti dia kosong menghadap di hadapan Allah. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala."
Sebut wahai Muhammad. Sebut wahai Muhammad. Ada di kalangan umat kamu yang bila dia masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan nak buat, bila kita masuk kubur, tengok kanan, pandang kiri, tengok pandang belakang, kiri kanan, belakang depan, tengok-tengok tak ada amalan semayang. Tak ada amalan puasa. Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tapi kenapa jadi kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia biarkan disesatkan sepanjang dia hidup di atas dunia. Allah sebut wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka dia buat amalan tu dah cantik dah diterima di sisi Allah. Sembahyang tidak diterima di sisi Allah. Puasa dia tidak diterima di sisi Allah. Punca apa? Dosa yang dia buat, dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang dilakukan dalam hidup. Dia tak yakin dengan Islam. Bila tak yakin dengan Islam, ini dosa dalam hidup. Kita orang Islam tiba-tiba tak yakin dengan Islam. Pelik kan? Orang Islam tak yakin dengan Islam. Kita kata kat mana ustaz tak yakin? Orang kita tak yakin pada ekonomi Islam. Orang kita bila pergi ke bank dan sebagainya. Kita buat contoh. Pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke nak buat cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut. Mana yang untung? Dia tanya. Dia tanya mana yang untung. Padahal pegawai bank tu dah bagi tahu dah. Ni cara Islamik. Ni cara konvensional. Anak-anak kita ni kan dalam bab pendidikan. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Orang tanya dia, tak hantar anak belajar Quran ke? Atau hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Orang Islam tak yakin dengan pendidikan Islam. Pelik kan? Kita lebih yakin dengan pendidikan sekular dibandingkan dengan pendidikan Islam. Ini dosa dalam hidup. Dosa ni akan mengeraskan hati di kalangan kita. Bila kita yang ni pun kita dah tertutup, kita nak bincang dosa-dosa yang lain, dosa syirik pada Allah, kita tak yakin dengan Islam. Tu dalam bab pendidikan. Dalam bab politik, saya nak sebut demikian. Ramai mana orang kita tak yakin dengan politik Islam? Orang kita boleh sebut politik suku, agama suku. Ramai di kalangan kita demikian. Sehingga kan kita menafikan dalam hidup kita ni yang disebut dengan politik Islam. Padahal yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajar, kalau kamu tak berpolitik, nanti orang kafir akan menguasai politik kamu. Bila kita tak berpolitik cara Islam, lalu orang yang tidak ada agama, dia akan libatkan diri dia, lalu dia buat dosa-dosa dalam hidup ini. Yang ni nak sebut gambaran bagaimana dalam hidup kita tak yakin dengan Islam. Dalam hidup kita ramai mana orang kita tak yakin dengan kebudayaan Islam, hiburan Islam. Padahal dalam Islam jelas-jelas dah ajar. Kamu nak berhibur boleh. Islam bukan larang nak berhibur. Allah dia tahu manusia ni suka berhibur. Bagaimana kamu nak berhibur? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ni contoh hiburan dalam Islam. Takbir. Dia ajar demikian. Kita takbir. Allah bila hari raya, Allah suruh kita takbir. Kenapa Allah suruh kita takbir? Nak ajar cara kamu bergembira dengan takbir. Tapi barat datang ajar pada kita. Musuh-musuh Islam datang ajar pada kita. Kamu jangan takbir. Tapi kalau kamu rasa gembira, bagaimana cara? Kamu tepuk tangan. Kalau kamu rasa gembira, tepuk tangan. Di kalangan kita kan sebut demikian. Bagaimana dimasukkan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tak yakin terhadap Islam. Ini dosa dalam hidup seorang. Dalam hidup membawa kesan. Di dunia bawa kesan. Dalam kubur bawa kesan. Di akhirat nanti bawa kesan. Dosa ni sendiri dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, dosa yang besar yang kita biasa lakukan dalam hidup ni apa dia? Dalam bab ibadah. Saya ringkaskan saja. Oleh kerana masa kita terhad dalam suasana kita. Yang biasa kita buat dosa dalam bab ibadah. Dosa apa ibadah? Yang paling senang kita buat. Dosa meninggalkan solat. Dosa tinggal solat, ayah-ayah, ibu-ibu. Dosa kita cuai terhadap solat. Sehingga Allah sebut,
Fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan solat kamu, katanya Allah. Allah tak adalah kalimah yang kasar yang Allah guna. Untuk orang yang sembahyang, Allah sebut fawailun. Fawailun ni kalau orang belajar bahasa Arab, bila orang Arab dia nak baling anjing, dia ambil kayu, dia akan sebut wailul laka ya kal. Dia sebut, pergi mampus kamu wahai anjing. Allah guna kalimah yang sama untuk orang sembahyang. Allah sebut fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu untuk kamu dengan sembahyang kamu. Pergi jahannam kamu dengan sembahyang kamu. Kenapa Allah sebut demikian? Alladzina hum an salatihim sahun. Kamu main solat kamu. Dengan aku ni kamu boleh lagi mengejek-ngejek. Kamu sembahyang tapi kamu main. Ulama bincang panjang. Macam mana alladzina hum an salatihim sahun? Macam mana orang yang sembahyang tu dia main dengan Allah? Ada alim ulama sebut dekat dengan asar baru nak sembahyang zuhur. Dekat dengan maghrib baru nak sembahyang asar. Ada orang yang, ada alim ulama kata bukan itu yang Allah masukkan. Tapi Allah masukkan orang yang dia sembahyang tapi hati dia menerawang tempat lain. Hati dia tu dalam keadaan yang dia solat tapi hati dia tak fokus langsung terhadap solat dia. Angkat takbir, Allahu Akbar. Tapi hati dia mula berjalan. Masuk mahkota perik, keluar mahkota perik. Masuk pasar malam, keluar pasar malam. Masuk round je. Sehingga kan solat kita tak ada nilai langsung terhadap solat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah tak sebut fawailul lil zakah. Tak sebut. Pergi mampus kamu dengan zakat. Allah tak sebut fawailul lil hajj. Pergi mampus kamu dengan haji. Tapi Allah sebut fawailul lil musallin. Pergi mampus kamu dengan sembahyang kamu. Sembahyang apa yang jadi demikian pada diri kita? Yang pertama sembahyang fardu, orang kita tak jaga. Betul-betul kan ayah-ayah, ibu-ibu, semenjak-menjak kita solat ni kan, dalam hidup kita ni, semenjak-menjak kita solat ni, berapa kali dah kita solat? Bila kita solat, kita boleh basah tempat sujud kita. Dalam solat kita. Kita solat sejak daripada muda sampai tua kan? Dalam hidup kita. Berapa kali dah ayah-ayah, ibu-ibu, kalian datang ke masjid tengok-tengok orang dah dapat sahf yang tamu. Kita pun menangis teresak-esak kat belakang. Kerana kita tak dapat sahf yang tamu. Berapa kali dalam hidup kita ni, dalam solat kita ni, bila kita sebut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Waktu mana solat subuh kita ni, bergegar tangan kita. Takutnya ya Allah, kalau kamu tak pandang aku ya Allah. Ni dalam diri kita. Berapa kali? Kenapa kita tak dapat demikian? Kerana dunia kita semakin membesar, akhirat kita semakin mengecil dalam hati kita. Yang ni yang bahaya sangat. Yang sedang berlaku. Dunia menjadi tamak. Bila tamak terhadap dunia, kita mula mengecil akhirat. Dia akan kesan demikian. Kesan yang besar, bila kita dah dunia besar, akhirat jadi kecil, kesan besar pada dia, pada solat kamu. Solat kita ni terkesan kerana dunia kita. Dalam hati kita ni, dalam hidup kita ni, kita fikir yang tu, kita fikir yang ni. Kita tak pernah fikir pun yang depan kita ni. Depan kita ni yang kita nak lalui. Bagaimana nak lalui saat-saat getir melalui sakaratul maut. Pernah nak kita fikir, aku ni bila ditarik roh daripada bawah, tarik saja, aku tak nak tinggal sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni fikir dah, bayang dah, pakai minyak-minyak atar tu badan kita. Nak suruh apa dia? Nak suruh bau wangi. Saat mana kita menghadap depan Allah pun berbau wangi. Menghadap depan Allah. Pernah tak kita fikir macam mana demikian? Kenapa kita fikir tentang dunia je dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni. Sehingga kan solat kita menjadi cuai. Solat fardu, orang kita tak jaga. Solat berjemaah, tak terasa nak berebut. Tak terasa. Para hadis kan rasa tak bagaimana yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana kedengaran azan, aku dengan Rasulullah ni macam tak pernah kenal. Saat mana kedengaran azan, dengar azan saja, Rasulullah tu bergegah tu, dia tak pandang aku tak pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana nampak Allah sedang memanggil. Allah sedang memanggil kita. Nak gambarkan kenapa kita tak rasa demikian? Kerana dosa.
Dosa yang menjadikan demikian dalam hidup kita. Pernah tak kita menangis esak-esak bangun pagi, bangun nangis. Kenapa jadi macam ni? Tak pergi semayang subuh berjemaah tadi. Rasa berat. Aku ni jadi munafik lah kot. Kerana payahnya nak semayang subuh berjemaah. Aku ni sebagaimana yang disebut oleh Hanzalah. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, waktu mana dia tahu saja senarai orang munafik berada pada Huzaifah ibn Yaman, dia terus pergi berjumpa dengan Huzaifah. Dia tanya terus Huzaifah, aku dengar cerita senarai ahli munafik di kota Madinah ni ada dengan kamu. Rasulullah bagi senarai ini pada kamu. Huzaifah sebut, ya. Huzaifah sebut demikian. Huzaifah, tolonglah kamu tengok dalam senarai nama tersebut ada tak nama Umar Al-Khattab. Umar ini dalam senarai tersebut. Takutnya Sayyidina Umar. Tanya Huzaifah. Huzaifah sebut, kamu mertua Rasulullah. Kamu sahabat Rasulullah. Kamu orang yang hampir. Umar kata, tak. Aku takut aku di antara orang munafik di kota. Kita rasa demikian. Kalaupun ada orang tersebut pada kita, aku tengok muka kau ni munafik je misal contoh. Mesti kita marah terus. Kita yang marah. Kau jangan senang-senang memunafikkan orang. Orang kita jadi nak jadi demikian. Padahal kita subuh pun sukar untuk datang berjemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar datang semayang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu jangan rasa senang. Tak. Kita kalau suami kita tak datang semayang berjemaah, kita tahu dah, aku memiliki suami yang sukar untuk mentaati perintah Allah. Kerja ibu-ibu, kejut suami. Pagi-pagi lagi kejut suami. Bangun, bang, pergi semayang subuh berjemaah, pergi isyak berjemaah. Nanti kalau abang boleh jaga solat ini, kita di kalangan keluarga-keluarga mukmin di kawasan ini. Nak sebutnya gambaran demikian pada diri kita. Kemudian solat apa lagi? Solat tahajud. Solat tahajud ayah-ayah ibu-ibu. Di saat mana kalian berusia 60 tahun ke atas, kalian jangan tinggal walaupun satu malam untuk tahajud. Bangun ayah-ayah ibu-ibu. Jangan malas untuk bangun tahajud. Bila kita boleh jaga solat tahajud dalam hidup kita, itu tanda kita sedang membuang segala dosa-dosa kita. Mula menghapuskan dosa-dosa kita. Ini cara di antara yang disebut salah satu amalan yang perlu kita buat untuk dosa yang kita terbuat ini. Lalu kita hapuskan dengan apa dia? Bangun solat tahajud malam. Bangun solat tahajud malam dalam hidup kita. Dosa apa lagi orang kita buat? Dosa yang disebut dengan tak boleh bacaan Al-Quran tadi. Ini dosa yang dalam tak sedar orang kita tak boleh baca Quran. Biar-biar je. Quran tak boleh baca, WhatsApp boleh baca. Pelik betul orang kita. Quran tak boleh baca, Facebook, Instagram ada. Bukan sekadar Instagram, TikTok pun ada. Nak sebutnya berianya dia. Tapi Quran tak boleh baca. Jangan, para hadirin sekalian, jangan jadi demikian orang mukmin. Orang mukmin ni kalau tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu pada AJK seorang, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Menangis sekarang. Duduk je bagi tahu, saya tak malu, saya nak bagi tahu saya tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya. AJK Surau tolong umum. Ahli qaryah yang boleh baca Quran, tolong daftar. Ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Ketemukan mereka. Sedarakan mereka bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Jadikan mereka bagaikan adik-beradik. Kamu belajar dengan orang ni. Orang ni tolong ajar pada orang ni. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula dengan Al-Quran Karim. Begitulah hidup kita sebagai seorang mukmin. Kerana bila kita boleh baca Quran, kita telah menghapuskan dosa-dosa kita. Secara automatik kita hapuskan dosa-dosa kita. Bila kita tak boleh baca Quran, kita membiarkan timbunan dosa itu semakin bertimbun dan bertimbun dalam hidup kita. Yang ni yang kita kena lakukan. Bagi tahu pada AJK, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang-bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian.
Buat malu company jadi pandai. Kita ni biar kita ni dalam keadaan yang berlumba di kalangan kita. Hidupkan suasana Al-Quran. Termasuk dengan hafalan Al-Quran. Termasuk dengan tulisan Al-Quran. Tulis Al-Quran. Bumi Melaka ni, bumi yang bersejarah dengan kedatangan awal Islam. Patutnya semua depan saya ni, tuan-tuan guru, orang-orang alim semua. Kerana tempat inilah tempat asal datangnya Islam. Orang lain dapat Islam ni hasil daripada Melaka. Datangnya orang yang disebut dengan orang-orang Arab yang datang mula kononnya nak berdagang tapi bawa Islam di tempat kita. Lalu kita jangan seorang pun di kalangan penduduk orang Melaka ni tak boleh baca Al-Quran kali. Di kalangan kitanya biar kita boleh sentiasa belajar dan belajar Al-Quran. Dua. Ni di antara dosa. Dosa dalam ibadah. Dan bagaimana kita nak hapus tersebut? Kena sentiasa berlumba. Belajar dan belajar. Yang ketiga, ni dosa yang kita lakukan. Kita sibuk mengejar harta sehingga kita terlupa untuk mengalihnya ke akhirat Allah SWT. Mengejar harta yang tak sudah-sudah. Yang ni bahaya, para hadirin sekalian. Saya sentiasa sebut di mana-mana pun. Jangan kita menjadi pengejar harta. Jangan. Jangan kita sibuk menjadi orang yang disebut dalam Al-Quran Al-Hakumut Takasur. Sehingga bila kamu jadi nak sedar pada diri kamu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu nak celik mata. Tuan-tuan tengok kan, sehari dua ni orang yang terlibat dengan Macau, scam Macau tu kan, 75 juta duit dalam yang di freeze oleh SPRM tersebut. Atas dunia pun susah, masuk dalam kubur lagi susah. Atas dunia pun kita boleh bayang orang yang harta banyak, susahnya dia dengan harta-harta dia. Walaupun dia curi barang-barang tersebut, walaupun dia ambil dengan cara tak betul, tapi hidup dia senang ke? Susah. Atas dunia ni susah. Dengan harta ni tidak memudah, tetapi dia akan menyusahkan dalam hidup. Lalu bagaimana Islam suruh? Allah buka jalan penyelesaian terhadap harta kita. Kamu cari harta, jangan kamu simpan untuk dunia. Tapi kamu carilah harta untuk kamu bawa ke akhirat Allah. Jangan simpan di atas dunia. Orang kita ni dia simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Dia sebut simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? Dia jawab, KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar supaya simpan untuk bekalan hari tua. Islam tak pernah pun mengajar demikian. Islam mengajar harta simpan untuk akhirat. Macam mana nak simpan untuk akhirat? Berebut untuk mengalihkan aset-aset yang ada ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Biar cerdik dalam hidup kita. Harta kita ni jangan simpan di dunia. Simpan kat mana? Simpan ke akhirat. Ni macam orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak. Sebelum dia balik, dia akan hantar terlebih dahulu barang-barang tersebut. Kadang-kadang kurma dah sampai, orang tak sampai lagi. Kadang-kadang tasbih dah sampai, orang masih lagi kat Mekah. Demikian juga kita. Harta benda kita ni tolong alihlah. Ni simpan sampai hujung nyawa, kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Harta kita tertinggal atas dunia. Keluarga kita asyik berkelahi, berebut harta ni. Betapa banyak rumah-rumah menjadi usang sekarang. Tuan-tuan tengok berapa banyak harta-harta yang tak boleh nak diagihkan. Pun siapa? Tuan dia tak sempat nak hantar ke akhirat. Tolong hantar ke akhirat, tuan-tuan. Harta-harta kita ni. Kalau tuan-tuan rasa harta tu milik tuan-tuan, tuan-tuan hantar ke akhirat. Macam mana hantar ke akhirat? Derma, wakaf, ni nak buat surau ni. Nak buat surau ni, padan dengan tuan-tuan je. Tuan-tuan, katakanlah surau kita ni harga 1 juta. 1 juta je. Orang yang datang ni je. Datang bagi tahu, saya nak bagi 200,000. Saya nak bagi 100,000. Saya nak bagi 50,000. Tak adalah pahala yang paling besar tuan-tuan nak buat. Rasulullah kata, kalau kamu bina rumah Allah, walau kamisqatin. Rasulullah sebut, walaupun sebesar sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina satu istana syurga Allah, dalam syurga Allah untuk dia. Kita bukan bina banyak sangat pun. Ambil sikit je. Ambil sikit daripada harta kita.
Rumah kita atas dunia ni harga berapa? Tanah-tanah tuan-tuan harga berapa? Rumah kita atas dunia, kita dah ada dah rumah atas dunia. Harga 200,000, 300,000. Rumah untuk akhirat. Rumah atas dunia confirm kena tinggal. Rumah untuk akhirat confirm kita kena ada. Macam mana nak adakan di akhirat? Tolonglah ambil harta-harta kita ni, bagi tahu pada AJK Surau. Bagi tahu pada AJK Masjid, bagi tahu. Panggillah anak-anak kita. Abah ada tanah. Tanah abah ada 6 ekar, misal contohnya. Kamu ambil sekar seorang, adik-beradik. Manakala rumah ni jangan ambil. Tapak rumah ni pun jangan ambil. Ini milik abah dan juga milik mak kamu. Bagaimana? Abah nak hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Datang jumpa dengan AJK Surau. Saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, tapak rumah tu dan rumah itu milik surau. Saya wakaf. Bila kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Saya nak sebut bagaimana gambaran Allah sediakan untuk diri kita. Janji Allah tak pernah Allah mungkiri. Allah nak tengok setakat mana kamu mencintai dunia ke, ataupun kamu mencintai akhirat dalam hidup kita. AJK Surau Masjid, ambil je rumah tapak tersebut, umum pada masyarakat. Kami nak jual tanah wakaf ini, rumah wakaf ini. Kami nak jual. Harga 200,000 misal contohnya. Tapi kami nak jual 150,000 saja. Yang 50,000 lagi tu, 50,000 lagi tu harga yang pembeli yang perlu datang untuk semayang berjemaah di surau ini. Harga 50,000 tersebut. Kalian nak beli, kalian kena sanggup datang berjemaah. Antara ahli. Kemudian lepas pada ni, harga 50,000 tu juga harga yang perlu kalian wakafkan balik untuk masjid dan surau bila kalian meninggal dunia. Akhirnya, harta benda orang Islam akan berkisar di kalangan kita saja. Yang ni yang kita kena faham. Di kalangan kita. Panjang lagi dalam perbincangan ini. Tapi memadailah saya sebut, ini dosa yang sering kali terjadi di kalangan kita. Dalam tak sedar, kita mati masuk dalam kubur, terseksa kita. Kenapa terseksa? Harta benda kita tertinggal lagi atas dunia. Nama kita, anak-anak kita tak tukar lagi. Nama bil elektrik masih lagi nama kita. Sedangkan kita dah dalam kubur. Saat mana kita dalam kubur, nama tu masih lagi nama orang yang orang dah meninggal dunia. Masih lagi dengan akaun tersebut. Kita lagi hutang. Setiap kali mana anak-anak kita berhutang, lagi itulah kita akan tanggung. Berapa lama kita nak menanggung keadaan demikian. Ini dosa, saya nak sebut. Dosa yang biasa orang kita lakukan. Dan dosa di antara dosa-dosa besar dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, dosa besar lagi dalam hidup. Kita tak jaga kita. Orang kita ni, dia tak sibuk nak jaga dirinya sendiri. Jaga daripada apa dia? Daripada api neraka Allah. Kita tak jaga diri kita daripada dihumban dalam api neraka Allah. Rasulullah pesan, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Rasulullah sebut, takut kamu dengan dihumban dalam neraka Allah walaupun sebiji kurma. Sebiji kurma dibelah dua. Kamu kena jaga diri kamu. Allah ajar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada dihumban dalam api neraka Allah. Dosa apa kita buat dalam hidup kita? Dosa kita tidak menjadikan kita ni ahli syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu. Berubahlah dalam hidup kita, menjadikan diri kita nampak di dunia ni lagi ahli syurga. Orang nampak dah kita ni ahli syurga. Pakaian kita pakaian ahli syurga. Cara bercakap kita bercakap ahli syurga. Kehidupan kita ni semakin dekat dengan menghadap depan Allah. Sehingga orang tahu, dia ni kalau meninggal dunia mesti ahli syurga. Maknanya apa dia? Kita jaga dalam hidup kita, jaga diri kita. Ni dosa kita tak jaga, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Allah cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengan azan tak datang sembahyang berjemaah, dia buat khianat pada diri sendiri. Dia jangan sebut
padan muka tu imam, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan mukaku kerana aku tak datang. Ni kaedah dalam hidup kita, cara kita berfikir dalam hidup. Ni, kenapa kamu tak jaga diri kamu? Kan ada kan orang kita buat khianat pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Bila kamu masuk dalam kubur ni, mati di saat mana tak boleh baca Quran. Mati di saat mana kita tak tahu. Malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar, guru kamu nama apa? Dia pun jawab, nama Google. Nama Google, ya Allah. Dia tak pernah dia duduk dengan orang saleh di atas dunia. Bahkan orang saleh dicaci makinya padanya. Orang kita ni jangan main-main. Ramai yang dia rasa, dia kata, orang saleh pun bukan Nabi, bukan maksum ni sebut. Dia boleh sebut demikian. Dia kata, dia orang. Jadi kita boleh makilah dia. Senang je dia nak sebut. Ditulisnya dalam Facebook. Ditulisnya dalam Instagram. Tak ada rasa malu langsung dalam peribadi dia. Untuk dia nak menggambarkan bagaimana buruknya peribadi dia. Tanda-tanda ahli neraka pada diri dia. Nak sebutnya gambaran. Bila masuk demikian, dia jawab terus dalam kubur. Bila mereka nanya, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab balik. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami atas dunia ni orang lemah. Tak sempat. Malaikat nak pergi belajar-belajar. Tak sempat. Nak menuntut ilmu. Tak sempat. Nak bangun tahajud malam. Tak sempat. Malaikat tanya balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi yang Allah buat pada diri kamu ni sempit sangat ke? Tidakkah Allah jadikan bumi ni luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Maka sepatutnya pada diri kamu ni berubahlah dalam hidup kamu. Jadi semakin baik pada diri kamu. Faulaika ma'wahum jahannam. Malaikat jawab terus. Ginilah Allah telah sediakan tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada kamu. Jangan khianat pada diri sendiri. Tuan-tuan jangan buat zalim. Ramai orang kita ni buat zalim pada diri sendiri. Doa yang dibaca kan, yang biasa kita sebut, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, aku sentiasa buat khianat pada aku sendiri. Faghfirli, tolong ampun dosaku ya Allah. Ni dosa yang kita buat. Dosa apa lagi yang dibuat dalam akhlak ni? Hubungan kita dengan ibu dan ayah kita, perhatian sekali. Dosa-dosa ni tuan-tuan, terutama bagi orang lelaki saya nak sebut. Tuan-tuan tolonglah jaga mak ayah tuan-tuan. Saya nak sebut, tuan-tuan jadi mak ayah kan, kebanyakan di kalangan kita yang berusia ni, kita terasa hati dengan anak lelaki kita. Anak lelaki kita terasa hati. Kenapa terasa hati? Kerana anak lelaki kita sibuk jaga isterinya dan anak-anaknya. Dia tak sibuk lagi menjaga kita. Kebanyakan di kalangan kita demikian. Tuan-tuan perasan ke? Mak ayah kita ni terasa hati dengan kita. Ramai di kalangan kita dia tak perasan. Kerana kesibukan hidup. Dia tak boleh nak jaga. Dia tak boleh nak jaga mak dia. Tak boleh jaga ayah dia. Ada setengah di kalangan kita rela hantar mak dan ayah ke rumah jagaan orang tua. Dibandingkan dia yang kena jaga. Bila tanya, kenapa kamu tak jaga mak kamu dan ayah kamu? Mak saya dan ayah saya, Ustaz, kalau dia datang rumah saya, mesti dia berkelahi dengan isteri saya. Mesti dia berkelahi dengan isteri saya. Ini kebanyakan orang kita jawab demikian. Dia kata, kalau saya nak jaga mak saya, dia kata menyebabkan saya tak terjaga isteri saya. Kita tanya balik, Allah suruh jaga isteri ke Allah suruh jaga mak ayah? Dalam hidup kita ni, Allah suruh jaga mak ayah. Wahai orang lelaki, kalian jangan bersikap demikian. Curang dengan Allah. Khianat dengan Allah. Mak ayah ni rela duduk seorang-seorang. Anak 5 orang, 6 orang. Dalam hidup dia tersebut, tak boleh anak-anak ni nak jaga hubungan dengan mak ayah ni sendiri. Kenapa? Jaga hati isteri lebih daripada jaga hati mak ayah. Bahkan saya nak sebut pada orang perempuan, kalian jangan sekali-kali di saat mana suami kalian sedang sibuk jaga mak ayah, mak mertua dan ayah mertua, tiba-tiba kalian datang untuk menyibukkan diri di saat demikian. Jangan isteri pula bagi ancaman pada suami. Pilih antara nak jaga saya ke nak jaga mak ayah.
Ada orang perempuan dia sebut demikian. Jangan angkat suara depan suami kalian. Ibu-ibu, kalian angkat suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Habis semayang kalian. Habis puasa kalian. Jangan angkat suara depan suami. Sehingga kan orang lelaki, bila sering kali orang perempuan angkat suara di hadapan dia, menyebabkan datang penyakit pada orang lelaki. Penyakit apa dia? Dalam tak sedar. Jadi penyakit takut bini, dipanggil demikian. Orang kita dalam tak sedar jadi takut dengan isteri. Takut dengan isteri. Sampai tengah-tengah minum, kadang-kadang tengah minum dengan saya ni, tiba-tiba dengar panggilan telefon tu, jatuh gelas yang tengah minum. Jatuh gelas. Dia, bila kita tanya kenapa? Isteri saya telefon, Ustaz. Isteri telefon? Kenapa dengan isteri kamu telefon? Ya, isteri saya, Ustaz, dia telefon. Betul ke isteri kamu? Angkat telefon, Ustaz tengok ni. Nama isteri saya. Dia tulis Lang Sui. Dia tulis Lang Sui terus. Demikian. Yang teruk lagi singa lapar. Dia tulis. Dia buat demikian. Dia jawab. Kita nanti jawab. Dia jawab depan kita tu. Jawab. Dia bagi salam je. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu. Isteri dia tengking terus. Kat mana? Katanya isteri. Kat mana terus? Tak sempat nak jawab lagi salam suami. Jangan cakap kasar demikian. Jangan. Kalian angkat je suara depan suami kalian, habis amalan-amalan kalian. Hancur lebur. Demikianlah seorang anak, jangan angkat suara depan mak ayah. Jangan angkat. Allah ajar pada diri kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma. Allah sebut, jangan sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengking. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking kata-kata kedua mereka tersebut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebut pada Allah, ya Allah, belas kasihanlah pada ayah saya dan ibu saya sebagaimana dia membela saya sewaktu mana saya kecil dahulu, ya Allah. Sebut pada Allah demikian. Bila mak ayah kita angkat suara pada kita, angkat tangan. Rabbirhamhuma. Ya Allah, belas kasihanlah pada mak ayah saya, ya Allah. Kama rabbayani saghira. Allah. Kalaupun mak ayah kamu tengking, kamu kata macam-macam gaya pada kamu sebut je. Wahai Tuhanku, tolong belas kasihanlah pada kedua ibu bapaku, ya Allah. Sebagaimana dia telah belas kasihan pada aku waktu mana aku kecil dahulu, ya Allah. Ini gambaran dalam hidup kita. Orang kita ni ramai sibuk nak jaga isteri sampai dia tak terjaga mak ayah dia. Jangan, wahai orang lelaki. Kalian mempunyai tanggungjawab. Kalian dalam tak sedar kalian buat dosa dalam hidup. Dosa yang besar dalam hidup kita. Kemudian dosa kita dengan apa lagi? Dosa kita dengan jiran tetangga. Ni akhlak dia panggil. Ramai orang kita berkelahi dan tak tegur sapa dengan jiran tetangga. Dosa-dosa ni. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh masuk syurga ke? Bila tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan berkelahi dengan jiran-jiran. Tak ada syurganya. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurganya bagi siapa yang mati di saat mana dia sedang berkelahi dengan jiran-jiran tetangga dia. Putus silaturahmi. Rasulullah dia ajar. Rasulullah kata, aku ni, malaikat Jibril sentiasa turun bagi tahu, jaga dengan jiran, jaga dengan jiran. Sehingga kan aku ingat sayuwarisuh. Sehingga kan aku ingat kalau aku meninggal dunia ni, jiran tetangga aku ni boleh mempusakai harta benda aku. Oleh kerana nak sebutnya besarnya, malaikat Jibril pesan, jaga, jangan berkelahi. Jangan tak tegur siapa dengan jiran. Jangan kamu berkelahi. Nanti semuanya akan merosakkan dalam hidup kamu. Ini cara dalam hidup kita demikian. Dalam hidup orang mukmin, jaga hubungan ini. Siapa lagi? Tolong jaga anak yatim, tuan-tuan. Orang kita ni ramai tertinggal jagaan anak yatim dan orang miskin. Hubungan kita, anak yatim tu bukan orang lain, anak saudara kita je. Anak yatim tu bukan orang lain, jiran kita je. Anak yatim tu bukan orang lain. Ramai mana anak-anak yatim yang menangis di malam hari, di saat mana dia tak tahu nak mengadu pada siapa. Hanya dia mengangkat tangan dia, sebut, ya Rab, ya Rab.
Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Aghithni ya Rab. Tolong bantu aku, wahai Tuhanku. Minta dengan Allah. Allahumma arhamni. Ya Allah, tolong belah kasihan pada aku, ya Allah. Anak yatim. Di saat tersebut bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Malaikat sebut, bangsalah makhluk itu yang membiarkan anak-anak yatim menangis di malam hari. Di saat mana memanggil-manggil nama Tuhan. Kenapa dia? Kerana kita tak peduli. Kita peduli bila anak yatim ni. Bila nak raya je kita peduli. Orang kita menjaga anak yatim ni bila masuk Ramadan je. Bila keluar daripada bulan Ramadan dan Syawal, orang kita tak peduli. Padahal suatu sampai ada rumah jaga anak-anak yatim. Zaman Rasulullah mana ada rumah anak yatim? Rasulullah tak biarkan orang pergi rumah anak yatim. Anak yatim dia mesti dijaga oleh ibu dia. Ibu dia yang mesti jaga. Manakala sahabat-sahabat petang-petang lepas asar pergi rumah anak yatim. Bantu tanya pertanyaan bagaimana kehidupan kamu. Sehingga kan masing-masing rasa walaupun ayah dia dah meninggal dunia, tetapi dia rasa semua orang mukmin ini bapa-bapa mereka. Zaman kita tak. Zaman kita cuba pergi tanya rumah anak yatim. Sehari dua boleh lah. Lama-lama orang kata bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim. Mula dipandang serong di kalangan kita. Yang menyebabkan akhirnya anak-anak yatim ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mula lagi Allah tanya, kamu tahu siapa yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang tidak mempedulikan anak yatim. Kalau kawasan tuan-tuan ni ada anak yatim, tuan tolong ambil berat tuan-tuan. Saya nak sebut surau ni kena ambil berat. Semua di kalangan kita kena ambil berat. Kena tahu data berapa jumlah anak yatim yang ada, yang perlu kita jaga. Mereka sebut besar dengan suasana penuh kedamaian beragama. Penuh rasa kasih sayang orang Islam. Kenapa? Kerana sukar dan payahnya ibu-ibu yang menjaga anak yatim itu. Sehingga kan Rasulullah kata, siapa yang jaga anak yatim, dia jaga betul-betul, sehingga kan dia dalam syurga ni, kehata ini. Rasulullah tunjuk macam ni. Dia dengan aku macam ni. Dekat sangat dalam hidup. Dengan aku ni sendiri. Lalu Rasulullah tunjuk dua jari. Rasulullah dekat dalam syurga kerana jaga aku ni. Sabar wahai ibu-ibu yang menjaga anak-anak yatim. Kalian akan dapat ganjaran yang besar dalam hidup kalian bila kalian boleh jaga anak-anak sedemikian. Bagaimana kita nak buat amalan untuk kita boleh lepaskan yang disebut dengan semua dosa-dosa tadi. Ni baru masuk tajuk dia panggil begini. Bagaimana amalan yang kita nak buat supaya kita boleh terlepas dan kita boleh selamat? Yang pertama, tolong banyakkan taubat pada Allah. Taubat. Sebanyak mana taubat? 70 kali sehari. Jangan malas untuk bertaubat. Taubat pada Allah. Minta ampun. Allah nak suruh kita bertaubat, Allah gunakan kalimah berlarilah minta ampun pada Allah. Jangan lambat-lambat. Allah guna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlari kamu, katanya Allah. Minta ampun ni jangan kamu tangguh-tangguh. Jangan sebut inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan sebut saya nak buat akan datang, baru saya nak buat. Jangan sebut demikian. Tapi kita kena, bila kita rasa aku ni banyak dosa, nak tahu banyak dosa tak banyak dosa, bila hati kita berkarat, tak rasa sensitif terhadap agama, tu dosa banyaklah tu dalam hidup kita. Maka dalam keadaan demikian, yang pertama, taubat pada Allah. Ada seorang pemuda yang datang jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan muram wajah dia, sedih sangat. Dia tunduk je, dia sebut, ya Rasulullah, aku datang nak bagi tahu pada kamu, aku ni banyak dosa ya Rasulullah, banyak dosa. Kemudian Rasulullah tanya dia, kemudian aku bertaubat pada Allah, apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan ampun dosa kamu. Dosa aku banyak ya Rasulullah disebut. Dosa aku banyak ya Rasulullah. Sebanyak mana Rasulullah sebut? Sebanyak di antara langit dan bumi. Lebih daripada itu ya Rasulullah disebut. Lebih daripada itu ya Rasulullah. Apakah Allah mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah kata, Allah akan ampunkan dosa kamu, walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kamu sebanyak buih lautan, selagi mana roh kamu belum sampai di ghargharin. Inna Allah yakbalu taubatu abdin hatta lam yugharghir. Allah terima taubat hamba dia sehinggalah roh dia sampai di halqum. Rasulullah sebut, Allah terima. Walaupun roh di hujung kaki, Allah terima lagi. Di lutut, Allah terima lagi.
di pusat, Allah terima lagi kalau kita taubat pada Allah. Nak sebutnya demikian. Pemuda itu jawab, ya Rasulullah, tapi sayangnya Rasulullah, aku kembali mengulangi perbuatan yang lalu itu. Aku buat kembali dosa aku, ya Rasulullah. Apakah Allah akan terima kalau aku bertaubat pada Allah lepas pada tersebut, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu. Kemudian dia memandang wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian aku kembali lagi, kali yang 3 aku buat lagi dosa itu, ya Rasulullah. Aku ulang lagi, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, kemudian aku datang bertaubat pada Allah. Apakah Allah akan terima taubat aku, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu. Lalu pemuda tu dongak kepala, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai bila Allah akan terima dosa-dosa aku ni? Aku ni buat, kemudian aku taubat, kemudian aku ulang kembali, kemudian aku taubat lagi, kemudian aku ulang lagi, kemudian aku buat lagi. Sampai bila, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam kamu minta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam mengampun dosa kamu. Bagaimana besarnya rahmat Allah. Nak sebutnya penyayangnya Allah dengan diri kita. Tapi sombong kita kan. Kita ni sombong. Dalam kita buat dosa, dalam hidup kita ni, tak pernah nak cepat-cepat nak minta ampun. Biar je pada diri kita. Tahu dah kita ni ada dosa. Tahu dah dalam hidup kita ni buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi kita biarkan pada diri kita demikian. Yang pertama. Yang kedua, Rasul diajar dalam Islam, kita nak hapuskan dosa kita, berpindahlah daripada satu suasana yang buruk kepada satu suasana yang baik. Dalam nak minta ampun pada Allah, berpindahlah, sama ada berpindah tempat, sama ada kitanya berpindah pribadi, sama ada kita berpindah persahabatan. Jangan lagi bersahabat dengan orang-orang yang menyebabkan kita ni, menjadikan diri kita ni semakin jauh dengan Allah. Dalam amalan kita yang kita kena buat, tolong berpindah, tuan-tuan. Maksudnya tolong berhijrah. Yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sebut, hijrah itu kamu tinggalkan daripada yang buruk kepada yang baik. Itu tanda hijrah dalam hidup. Siapa yang nak buat, nak hapus dosa dia, tolonglah dalam hidup dia dan bergerak. Cari tempat orang soleh. Duduk dengan tempat yang soleh. Saya tengok tempat tuan-tuan ni orang soleh-soleh ramai, tuan-tuan. Saya rasa bagaimana tempat ini penuh dengan keberkatan. Kita rasa ketenangan pada diri kita dan kebahagiaan pada kita. Kita rasa ni tempat yang baik. Tuan-tuan berlumba di kalangan kita ni untuk jadikan kita ni di antara orang soleh tersebut. Di kalangan kita demikian. Perubahan dalam hidup. Yang ketiga, dalam hidup kita, untuk nak hapuskan dosa kita ini pada diri kita ni, tolong banyakkan kita bersedekah di jalan Allah. Bersedekahlah dalam hidup kita. Rasulullah pesan demikian, wahai wanita Ansar, Rasulullah kata, bersedekah kamu, banyakkan bersedekah, kerana dengan kamu bersedekah menyebabkan menutup kemarahan Allah. Menutup kemarahan Allah. As-sadaqah tudfi'ul ghadabullah. Sedekah ni menutup kemarahan Allah. Kalau kita ni berterusan dalam keadaan kita ni bakhil, kedekut dalam diri kita, tak pelik COVID-19 ini semakin merebak dan semakin merebak. Kalau tuan-tuan nak suruh tempat tuan-tuan samat, tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan. Dengan bersedekah ni, tuan-tuan infak, dia akan menutup kemarahan Allah dengan sedekah. Ini nak sebutnya gambaran pada diri kita dan menghapus dosa kita. Dan yang kelima, tolong banyakkan berbuat amalan yang baik. Dia akan menyebabkan pada diri kita menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bila kamu buat benda-benda yang baik dalam hidup kamu, menghapus dosa-dosa yang lalu yang kamu lakukan. Jangan sebut dan jangan ulang. Jangan kita sebut cerita-cerita lama dalam hidup kita. Jangan cerita balik segala kesilapan kita dahulu. Memadailah dengan kita menyebut kepada Allah, ya Allah, tolong ampunkan dosaku. Bila kita sebut, dia akan hidup balik dosa tersebut. Jangan sebut pada diri kita. Maka dengan cara macam mana jangan sebut? Buat benda yang baik.
Buat benda yang baik. Bila kita buat benda yang baik, Allah padamkan yang lalu, yang lepas-lepas dalam kehidupan kita. Sebanyak mana pun dosa yang kita buat sebelum daripada ni, Allah tutup. Dengan syarat, kamu jangan ungkit balik. Jangan cerita. Jangan duduk dengan anak cucu kita, sebut. Atuk dulu, ada 15 orang kekasih. Dia cerita dengan perangai dia. Jangan cerita. Yang buruk kita, padamkan. Yang tak baik itu, jangan cerita lagi pada diri kita. Jangan kita cerita yang lepas-lepas. Dosa yang lepas itu, tanam dan kuburkan sekarang. Jangan kita biarkan dosa-dosa itu menyebabkan kita jadi pada diri kita rosak. Dan yang akhir dengan orang-orang saleh dalam hidup. Bila kita duduk dengan orang saleh, maka dia akan menghapus dosa-dosa bukan dalam kehidupan itu. Cari orang saleh. Duduk dengan orang saleh. Minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan orang saleh dan kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan malam yang baik ini malam yang penuh dengan kebaikan pada kita, dan Allah jadikan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk kita bertamu dalam syurga Allah. Kita dapat bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan ingat kenangan yang indah malam yang baik ini. Kita duduk di tempat yang baik sebegini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni, kehadiran kita ni menyebabkan hilangnya kemarahan Allah ke atas bumi yang sedang panas saat yang sebegini. Terima kasih di atas jemputan tuan-tuan yang jemput saya datang di surau yang baik ini. Mudah-mudahan Allah berkatilah amalan-amalan di kalangan orang-orang sebelum daripada kita ini, pahala-pahala yang berterusan dalam kehidupan mereka. Sebelum kita berdoa ni tuan-tuan, suka saya nak sebut, kat belakang nanti ada kitab yang saya karang. Ada beberapa buah kitab. Ni kitab yang di antara kitab yang penting juga, persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia. Ni dalam ni ada beberapa doa yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam muka surat 47, tuan-tuan hafalah doa ni dan ajar pada keluarga kita. Dan saya dalam PKP baru ni saya karang kitab ni, bagaimana kita nak jadikan kematian kita husnul khatimah. Di antara kitab yang saya susun dalam bahasa Melayu yang mudah untuk orang kita ni tahu perjalanan yang akan datang nanti. Saya karang beberapa buah kitab, antaranya karang kitab ni, Syurga Ganjaran Terindah. Ni di antara kitab yang saya karang, saya baca balik. Saya tiap kali mana saya baca, saya akan mengimpikan dan bermimpi-mimpi untuk dapat nikmat yang dalam kitab ni. Dia akan jadi di antara kitab-kitab yang menyebabkan saya rasa gembira dengan setiap ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita. Kita akan positif pada diri kita ni sendiri. Saya karang beberapa buah kitab yang lain tersebut tuan-tuan, kerana saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya ni. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Dan ada satu college yang saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka belajar. Saya buat di Kelantan, saya buat di Shah Alam, saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Saya nak jemput tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kelapangan, datang ke Pulau Langkawi, ke sekolah saya. Di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya, saya buat satu sekolah. Saya beli tanah di situ, kemudian saya wakafkan tanah tersebut, dan kita bangunkan ma'had tahfiz di tempat tersebut. Kemudian saya bangunkan di pulau di Kuala Terengganu yang terbaru ni, bila ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah dia seluas 8,5 ekar tanah dia tersebut untuk saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya bangunkan di Kuala Terengganu. Saya kumpulkan anak-anak yang miskin ni, seramai lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Al-Quran Karim, dan saya tanggung mereka tersebut belajar. Seorang RM3,500 setahun bagi membiayai mereka belajar tersebut. Alhamdulillah, yang menghafal anak-anak kita ni ada kekuatan tersendiri. Ada seorang tersebut, dia menghafal bulan yang pertama dia menghafal, anak yatim ni, dia menghafal bulan yang pertama dapat 7 juzuk. Kemudian bulan kedua dia hafal 21 juzuk. Bulan yang ketiga habis 30 juzuk. 3 bulan je 30 juzuk Al-Quran Karim. Kita ni 30 tahun, inna a'tayna inna anzalna. Kita ni jauh lagi kita ni. Tapi ada anak-anak yang Allah bagi pemikiran dia, kekuatan ingatan dia tu, kita tebuk kat mana pun bacaan dia boleh sambung. Kita suruh dia sambung daripada bawah, baca naik sampai ke atas, dia boleh baca.
nak sebutnya kekuatan. Allah bagi kelebihan anak-anak orang yang anak yatim, orang miskin ni, rupa-rupanya ada kelebihan tersendiri. Saya bangunkan satu lagi, habis je saya buat demikian, saya buat college. Habis je 30 juzuk, sambung belajar. Hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Mereka hafal hadis Sunan Sitah, start daripada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Mudah-mudahan anak-anak ni Allah jadikan kefaqihan dalam hidup mereka tersebut. Sampailah mereka ni mereka belajar peringkat universiti, sambung. Kita jadikan demikian anak-anak orang miskin dan anak-anak yatim ini sendiri. Saya bantu di selatan Thailand. Di waktu mana saya pergi ke Yalang, dipanggil Jala. Orang selatan Thailand dipanggil Jala. Dia sebut saya pergi ke sana, saya tengok ada anak yatim piatu, kecil-kecil je. Kecil-kecil, lebih kecil-kecil macam ni. Asalnya 22 orang anak yatim piatu, mak ayah mereka ditembak mati. Kita ambil anak-anak tersebut, kita suruh mereka menghafal Quran. Asal 22 orang, sekarang ada 600 lebih pelajar yang menghafal Quran di Krom Pinang tersebut. Tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat hantar dana sebanyak lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit sebulan bagi membiayai mereka, anak-anak yatim yang belajar di sana tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun doa pada Allah. Bangun tahajud, mereka sujud doa pada Allah. Kemudian mereka hantar madu tersebut ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu, muntah keluar benda yang pelik-pelik dalam tubuh badan. Ada yang keluar kaca-kaca, ada yang keluar paku-paku tubuh badan. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Orang kita sihir. Sekarang yang terbaru sihir melalui SMS. Sihir melalui WhatsApp. Sihir melalui Facebook. Maknanya jin-jin pun ICT buat zaman kita. Mereka memanfaatkan manfaat demikian. Yang kerja sihir itu tak berhenti-berhenti. Nak sebutnya demikian dalam hidup mereka ini sendiri. Walau bagaimana sekalipun nak sebutnya, saya gunakan madu tersebut. Madu ni, dan saya buka pusat rawatan Islam di Shah Alam. Dan bila kita buat demikian tu, datang macam-macam gaya lah orang kita datang mengadu. Malam-malam mimpi ular, mimpi air banyak, mimpi dalam rumah lama, kemudian gigi bunyi kak. Apa benda ni ustaz? Dia sebut. Saya jawab, ni gangguan saka. Orang kita ramai kena gangguan saka. Menyusu bayi, kadang-kadang mimpi demikian. Menyusu bayi, budak-budak kecil banyak dalam mimpi demikian. Apa benda ni? Ni saya sebut gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je. Lotion gini, saya guna minyak zaitun dan habatus sauda. Cuba tuan-tuan sapu. Kalau tuan-tuan kena demikian, sapu malam-malam dekat sendi-sendi kat belakang. Dan juga kita buat amalan selawat pada Rasulullah, letak di hujung-hujung kaki dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat daripada gangguan-gangguan demikian. Madu tu pun ada kat luar, nanti tuan-tuan boleh dapat. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang lain, tuan-tuan ambil yang ni lah, pamphlet ni. Tuan-tuan balik ke rumah nanti, kemudian pergi mana-mana bank CIMB, bank Maybank dan sebagainya, ada nombor akaun kat sini. Tuan-tuan pergi sana tu, berdiri depan Mission Bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama je. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Cuma saya harap supaya tuan-tuan dahului surau ini, kerana kita nak cepatkan sangat dana untuk nak bangunkan balik. Pakat-pakat lah di kalangan kita. Kalau kita pakat 5,000 seorang pun cepat dah, banyak dah manfaat yang kita dapat. Niat untuk arwah ayah, niat untuk arwah mak. Mudah-mudahan inilah satu cara untuk kita nak sampaikan pahala untuk mereka walaupun kita dah tak bersama dengan mereka sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang akan tangan ini ya Allah, saat bumi ini sedang pandangkan COVID-19 ini ya Allah, menjadi ancaman besar dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu redakanlah kemarahan kamu ya Allah. Kamu rahmatilah kami ya Allah. Kamu belah ihsanlah pada anak-anak yang kecil itu ya Allah. Kamu kesian belahlah pada orang-orang tua yang sedang sujud pada kamu itu ya Allah. Kami mentadahkan tangan ini ya Allah,
agar kamu damaikan kembali perjalanan hidup kami ini ya Allah. Agar kehidupan kami menjadi sebahagia-bahagia di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah, belah kasihanlah pada kami kala mana jenazah kami diturunkan ke barzah nanti ya Allah. Ringankanlah himpitan kubur itu ya Allah. Wangikanlah kubur kami dengan wangian raihan daripada syurga kamu ya Allah. Ya Allah, di kala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti ya Allah malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Di saat tersebut ketemulah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah pasangan hidup kami, arwah anak-anak kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami mengelilingi tubuh badan yang munggil itu ya Allah, berlari dan memeluk dan mencium arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami terjaga di malam hari ya Allah, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami minta ampun terhadap dosa-dosanya itu ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami besar dalam kekeluargaan kami dahulu ya Allah, kemeriahan hilai tawa kami dengan adik-beradik kami ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Jadikan tadahan doa kami ini ya Allah, menjadikan kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah menghempaskan pintu ya Allah saat nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah melakukan sikap yang kasar di hadapan ibu kami ya Allah, sehingga akan mengalir air mata ibu kami terhadap kesilapan kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Masih berbaki lagikah redha kedua ibu bapa kami untuk kami saat ini ya Allah. Ya Allah, kalau begitu ya Allah, mengapa kehidupan kami ini diuji dengan ujian-ujian yang sebegini ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah kehidupan kami seringkali berantakan sahaja ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan solat kami tidak menjadi sekhusyuk dahulu lagi ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah menyebabkan malam-malam kami menjadi lena yang panjang ya Allah, menjadi sukar untuk kami bangun di penghujung malam ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah
yang menyebabkan hidup kami ini diuji dengan ujian-ujian yang sebegini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa ini, ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, ya Maha mendengar rintihan kami ini, ya Allah, kecuali kamulah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة